Baik, isu itulah berhubung pertukaran penggunaan istilah wilayah ke atas Sabah dan Sarawak belum dapat dipastikan kesahihannya. Bagaimanapun, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Noor ketika diminta mengulas isu berkenaan berkata pihaknya mengalung-alungkan perkara itu. Dan untuk mengetahui apakah makna dan manfaat sekiranya ini benar, saya nak bersama dengan Dr. Anul Puyok, penganalisis politik. Doktor, apakah signifikan Sabah dan Sarawak ini digelar sebagai wilayah sekiranya ia benar? Bagi saya perincian itu penting. Apakah yang kita maksudkan sebagai wilayah? Sebab ramai orang yang berpendapat bahawa adakah Sabah dan Sarawak nanti akan menjadi seperti wilayah Persekutuan Labuan ataupun wilayah Persekutuan Putrajaya dan sebagainya. Jadi ini yang menimbulkan kekeliruan, ini yang menimbulkan kerisauan. Jadi apapun label yang kita ingin berikan kepada Sabah dan juga Sarawak, yang penting definasi yang pertama yang penting, yang kemudian yang kedua adalah perincian, the karakteristik, ciri-ciri sesebuah wilayah. Kalau kita terjemahkan wilayah ini kepada region dalam bahasa Inggeris, jadi nampak agak jelas sedikit. Sebab kalau kita melihat Perjanjian Malaysia 63, ramai yang menginterpretasikan Perjanjian Malaysia 63 itu, artikel yang pertama membahagikan bahagian Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia sebagai satu entiti yang berbeza. Jadi kalau kita definisikan sebagai satu bahagian yang besar, maka memang seharusnya Sabah dianggap sebagai satu region, Sarawak sebagai satu region dan Semenanjung Malaysia sebagai satu region yang lain. Jadi kalau inilah yang kita maksudkan. Jadi adakah sistem federalisme yang kita praktikkan sekarang ini kita panggil sebagai satu super federation? Kalau kita melihat Perjanjian Malaysia 63, ramai yang menginterpretasikan Perjanjian Malaysia 63 itu, artikel yang pertama membahagikan bahagian Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia sebagai satu entiti yang berbeza. Jadi kalau kita definisikan sebagai satu bahagian yang besar, maka memang seharusnya Sabah dianggap sebagai satu region, Sarawak sebagai satu region dan Semenanjung Malaysia sebagai satu region yang lain. Jadi kalau inilah yang kita maksudkan. Jadi adakah sistem federalisme yang kita praktikkan sekarang ini kita panggil sebagai satu super federation, ataupun adakah ia nanti akan memberikan implikasi dari segi struktur federalisme Malaysia? Adakah kita akan menjadi satu konfederasi kerana kita ada 3 region yang besar di Malaysia? Jadi bagi saya perlu ada perincian, perlu ada penjelasan dan perlu ada perbincangan lanjut dari segi kesannya kepada struktur sistem persekutuan di Malaysia, kerana ini akan memberikan impact bukan hanya kepada negara tapi dari segi bagaimana kita membahagikan kuasa, bagaimana kuasa itu distruktur nanti di dalam perlembagaan persekutuan dan bagaimana kuasa itu dilaksanakan. Dan ini perlu diperhalusi, perlu diperbincangkan dengan lebih lanjut. Ya, Doktor, mungkinkah ia ada kaitan dengan komitmen yang dinyatakan kerajaan PN mengenai Perjanjian Malaysia 1963 dan juga mungkin soal sokongan kepada kerajaan ataupun kepada kerajaan yang berpusat di Semenanjung Malaysia? Mungkin juga ada kaitan dengan komitmen Kerajaan Perikatan Nasional untuk melaksanakan Perjanjian Malaysia dengan lebih tuntas ataupun dengan lebih efektif. Tetapi berbalik kepada respon saya kepada soalan yang pertama tadi, ini perlu diperhalusi, ini perlu diperjelaskan. Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak dan juga Kerajaan Persekutuan perlu duduk bersama dan membincangkan hala tuju sistem federalisme Malaysia ini. Apa sebenarnya yang kita nak buat di Malaysia ini? Apakah improvement yang kita nak buat terhadap sistem federalisme Malaysia? Sebab kalau kita lihat sebelum ini sistem persekutuan Malaysia ini sangat berpusat di Putrajaya, sangat berpusat di Kuala Lumpur. Dan sudah tiba masanya bagi kita untuk
melaksanakan proses desentralisasi kuasa, mengembalikan kuasa kepada kerajaan negeri Sabah dan juga Sarawak, kerana sudah terbukti dalam banyak kajian yang dilakukan di seluruh dunia, kalau desentralisasi kuasa ini dilaksanakan dengan efektif, dia akan banyak membantu dari segi good governance, dari segi memastikan pelaksanaan polisi yang lebih jelas, lebih teratur dan sebagainya. Sudah banyak kajian yang dibuat. Dan bagi saya sudah tiba masanya untuk Malaysia memikirkan kerajaan Sabah, kerajaan Sarawak dan juga kerajaan Persekutuan perlu duduk bersama dan membincangkan hala tuju sistem federalisme Malaysia ini. Apa sebenarnya yang kita nak buat di Malaysia ini? Apakah improvement yang kita nak buat terhadap sistem federalisme Malaysia? Sebab kalau kita lihat sebelum ini sistem Persekutuan Malaysia ini sangat berpusat di Putrajaya, sangat berpusat di Kuala Lumpur. Dan sudah tiba masanya bagi kita untuk melaksanakan proses desentralisasi kuasa, mengembalikan kuasa kepada kerajaan negeri Sabah dan juga Sarawak, kerana sudah terbukti dalam banyak kajian yang dilakukan di seluruh dunia, kalau desentralisasi kuasa ini dilaksanakan dengan efektif, dia akan banyak membantu dari segi good governance, dari segi memastikan pelaksanaan polisi yang lebih jelas, lebih teratur dan sebagainya. Sudah banyak kajian yang dibuat. Dan bagi saya sudah tiba masanya untuk Malaysia memikirkan dari segi bagaimana kuasa persekutuan itu dapat dikurangkan dan diberikan kepada negeri-negeri yang ada di persekutuan, terutama sekali kepada negeri Sabah dan juga Sarawak. Dan ini yang perlu difikirkan dan ini yang perlu diperjelaskan oleh para pemimpin.